Assalamualaikum, selamat datang ke channel Cikgu Zarina Basir. Selamat menonton. Ini ialah soalan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Soalan tahun 2015, soalan nombor 16. Jika semua sudah bersedia, mari seperti biasa, langkah pertama ialah kita baca soalan bersama-sama. Mari kita baca soalan bersama-sama. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan pola tangkapan rakyat Malaysia mengikut jantina di luar negara berkaitan dengan kes pengedaran dadah bagi tahun 2011 dan tahun 2012. Berikan faktor-faktor berlakunya jenayah tersebut. Langkah seterusnya, kita tentukan kehendak soalan. Daripada soalan ini, kita dapat kenal pasti bahawa terdapat dua kehendak soalan. Betul tak? Yang pertama ialah perubahan pola tangkapan rakyat Malaysia dan yang kedua berikan faktor berlakunya jenayah. Okey? Jadi terdapat dua kehendak soalan. So, format jawapan 2 tambah 2 iaitu format berasingan. Dan kehendak soalan ada dua, iaitu yang pertama perubahan. Okey, tetapi kat sini baca sampai habis supaya lebih jelas. Huraikan perubahan pola tangkapan rakyat Malaysia mengikut jantina. So kat sini dia minta mengikut jantina. Okey, dan yang kedua ialah faktor. Ini ialah analisa pengetahuan. Okey, ini ialah AP dan pola perubahan ini ialah analisa data AD. So kat sini berdasarkan kepada format jawapan, 2 untuk analisa data dan 2 untuk analisa pengetahuan. Jadi sekarang kita dah pun tentukan kehendak soalan. Okey. Jom kita terus ke langkah yang seterusnya. Kita akan menentukan analisa data. Okey. Jadi kita dah tahu bahawa analisa datanya ialah pola perubahan. ADD tadi ialah pola perubahan berdasarkan jantina. Okey, jadi kita akan fokus kepada jantina lah. Kat sini dalam jadual kita dapati bahawa terdapat jantina lelaki, jadual untuk jantina lelaki dan perempuan. Okey. Jadi jadual ni sangat jelas dan maklumatnya lengkap. Okey, tahun terdapat 2 tahun, 2011 dan 2012, dan ada jumlah dan maklumatnya semua ada negara, ada tahun, ada unit, ada jumlah. Jadi sangat jelas kat sini. So kat sini cikgu nak bagi tips. Okey. Okey. Jika dilihat dalam setiap tahun ni ada dalam tahun 2011 dan tahun 2012. Okey, di dalam jadual ni terdapat 2 lagi jadual, iaitu jadual untuk lelaki 2 data dan jadual untuk perempuan. Okey, inilah ciri-ciri pola 2 jadual. Pola 2 jadual. Okey. Apa maksud pola 2 jadual? Maksudnya terdapat dua perkara ataupun 2 jadual yang digabungkan. Macam ni. Okey, terdapat 2 jadual yang digabungkan. Kalau dalam kes ni, dalam jadual kat sini, dalam soalan ni, satu jadual untuk lelaki dan satu lagi jadual untuk perempuan. Okey. Inilah yang dimaksudkan dengan pola 2 jadual. Biasanya cikgu-cikgu mungkin akan sebut pola hubung kait. Okey, tapi depends pada kehendak soalan lah. So untuk soalan kali ini
Dia minta pola perubahan. Okey. Jadi sekarang bagaimana untuk kita nak selesaikan soalan jika terdapat dua jadual macam ni. Lelaki dan perempuan digabungkan dalam satu jadual. Macam ni kita nak selesaikan. Okey, untuk mendapatkan soalan jawapan yang lebih tepat. Okey, dia punya langkahnya ialah langkah yang mudah lah untuk kita selesaikan. Yang pertama, kita keluarkan dulu, kita buat satu lagi jadual kecil, jadual simple yang mudah untuk kita analisa. Okey, tengok contoh macam ni cikgu buat kat sini. Okay, cikgu tukar colour dia dulu. Okey, kat sini jadual ni berkaitan dengan tahun 2011 hingga 2012. Okey, so inilah ciri-ciri pola perubahan. Okey, sekarang memandangkan soalan ni dia minta jantina. Jadi, kita keluarkan, highlightkan dulu jantina lelaki dan perempuan. So, sekarang kita nak buat perbandingan ataupun kita nak lihat perubahan yang berlaku antara tangkapan bagi lelaki dan perempuan. Okay, and then kat sini kita lihat. Okay, dalam tahun 2011 hingga tahun 2012 untuk lelaki baik, untuk lelaki kita lihat pada tahun 2011 10 dan pada tahun 2012 turun menjadi 3. Okey, jadi kat sini kita ikut je. Kita sambung aja kat sini, senang kan, Brunei kan. Ikut sini Brunei, sini China dan seterusnya. Jadi tak payah nak buat jadual yang lebih besar kan. Dah ada dah kat sini, kita just sambung je. Okey, jadi kita lihat kat sini daripada 10 kepada 3, so dia menurun. And then China daripada 7 kepada 5 turun juga. And then Indonesia daripada 40 kepada 2 turun. Okay, Indonesia turun. New Zealand daripada 9 kepada 0 turun. Singapura daripada 18 naik kepada 50, naik, meningkat. Thailand daripada 17 kepada 30, Thailand juga meningkat jumlah tangkapannya. Negara lain daripada 4 kepada 6 juga meningkat. Lain-lain meningkat. Dan jumlah keseluruhan untuk lelaki daripada 105 kepada 114, jumlah keseluruhan juga meningkat. Okey, selesai untuk kita buat analisa untuk yang lelaki, analisa pola perubahan. Okey, sekarang kita nak tengok analisa untuk jadual perempuan pula. Brunei daripada 1 kepada 0 menurun, daripada 15 kepada 3 juga menurun, 9 kepada 1 menurun juga, 2 kepada 0 juga menurun, 3 kepada 0 menurun lagi, 1 kepada 7 Thailand meningkat, negara lain 7 kepada 1 menurun, jumlah keseluruhan 38 kepada 12 menurun. Okey, dah siap, kita buat analisa. Okey, jika sekarang kita dah tentukan secara umum pola perubahannya, okey, untuk jadual bagi lelaki dan juga jadual untuk perempuan. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok pattern dia. Inilah step yang seterusnya kita nak buat analisa ni. Okey, dalam jawapan kita. Okey, kita tengok pattern dia. Okey. Seperti biasa,
kalau dalam pola perubahan kita buat analisa, antara jawapan yang kita boleh tulis, cikgu tulis kat sini ambil colour biru. Kita buat pola perubahan yang kita boleh tulis dalam jawapan, jumlah keseluruhan. Kan? Kita lihat jumlah keseluruhannya, lelaki meningkat, perempuan menurun. Lelaki meningkat, perempuan menurun. Ini satu jawapan kita dah dapat. Seterusnya, apa lagi yang kita nak, yang boleh kita buat? Kita tengok pattern dia. Kalau kita lihat kat sini, ada pattern dekat sini. Lelaki menurun, perempuan menurun. Nampak? Sini, lelaki turun, menurun. Semua menurun ni. Perempuan juga menurun. Jadi itu satu pattern. Jadi kita boleh buat kat sini. Dalam jawapan, lelaki menurun, pattern dia. Lelaki dan perempuan menurun. Kita lihat kat sini. Lelaki dan perempuan menurun. Negara Brunei, lagi China, lagi Indonesia, lagi New Zealand. Lagi tak? 4. Tak ada. Seterusnya, apa lagi pattern yang kita boleh nampak kat sini? Lelaki meningkat, perempuan menurun. Ada tak? Singapura dan juga negara-negara lain. Kan? Lelaki meningkat, perempuan menurun. Singapura dan negara-negara lain. Ada lagi satu pattern tu. Nampak tak kat sini? Thailand. Lelaki perempuan meningkat. Thailand. Dah dapat 4. So kita dah dapat 4 pattern untuk analisa data bagi pola perubahan yang berbentuk pola 2 jadual ni. Macam itulah cara untuk kita menganalisa data jika terdapat 2 jadual. Pola itu kita namakan sebagai pola 2 jadual. Ada dalam satu jadual tu ada 2 perkara yang kita boleh analisa, ataupun ada 2 jadual yang kita boleh analisa. Tak? Dah siap analisa data. Langkah seterusnya kita akan menganalisa pengetahuan. Dari soalan tadi kita dah tahu analisa pengetahuannya ialah faktor-faktor berlakunya jenayah. Jadi faktor berlaku jenayah. Macam mana jenayah, kes pengedaran dadah ni, satu jenayah boleh berlaku, terutamanya dalam Malaysia. Bagaimana ia boleh berlaku? Apa sebabnya? Faktor tu sebab punca. Tapi kalau dalam soalan minta faktor, so kita tulis faktor. Apa faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah pengedaran dadah dekat dalam Malaysia ni? Jadi soalan tentang dadah ni adalah perkara soalan yang biasa keluar kan. Jadi saya yakin, cikgu yakin pelajar semua tahu apa sebab-sebabnya kan. Antaranya sebab secara umum lah dadah ni sangat berleluasa kerana apa? Kerana teknologi kan, tahap teknologi yang sangat tinggi yang sukar dikesan. Lagi disebabkan oleh faktor kemiskinan rakyat ataupun individu tu kan, tak cukup duit. Jadi bila kalau jual dadah ni dia rasa dapat duit yang cepat dan banyak, jadi dia terpengaruh, so dia pun nak mengedar dadah. Itu antara sebab lain. Ada juga sebab lain, iaitu sindiket pengedaran dadah ni yang sangat luas kan, susah nak ditangkap kan. Itu antaranya secara umumnya. So apa yang kita nak tulis kat dalam jawapan kita? Untuk analisa pengetahuan ni, kita boleh tulis yang pertama, wujudnya sindiket dadah di peringkat antarabangsa yang sangat berleluasa. Banyak sangat rangkaian dia kan. And then sukar dikesan, dan dah lah banyak rangkaian kan. Dekat negara sana ada sindiket tu, ada geng dia. Dekat negara sini ada geng dia. And then mempunyai penampilan yang sangat menarik yang kita tak tahu pun bahawa orang tu adalah pengedar dadah.
Okay, and then ada kemahiran untuk melatih kedai dadah secara profesional agar tidak tertangkap. Okay, dan macam ada institut pula kan. Itu satu. Okay, yang kedua, apa lagi? Sebab-sebab ataupun faktor-faktor. Faktor yang kedua ialah faktor kemiskinan. Okay, macam cikgu cakap tadi. Okay, individu tu dengan rela hati melibatkan diri dalam pengedaran dadah ni. Okay, sindiket pengedaran dadah ni disebabkan oleh masalah keuangan, terutamanya kan dalam keluarga. Mungkin keluarga dia miskin atau banyak sangat hutang. Okay, terpaksa untuk melibatkan diri dalam pengedaran dadah ni untuk mendapatkan duit yang banyak bagi menyelesaikan masalah kewangan mereka. Okay, antara faktornya lah. Okay, dan sebab-sebab yang lain, sebab yang ketiga ialah daripada pengaruh teknologi moden yang ada zaman sekarang ni. Okay, yang sukar untuk dikesan oleh pihak berkuasa. Okay, jadi itu antara sebab mengapa kes pengedaran dadah ni sangat berleluasa. Okay, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Okay, ini antara contoh jawapan yang boleh pelajar tulis dalam analisa pengetahuan nanti. Okay, ini contoh jawapan cikgu. Pelajar boleh cari daripada contoh-contoh jawapan lain sebagai jawapan nak tulis kat dalam jawapan pelajar nanti. Okay, untuk dua idea yang seterusnya. Okay, dah siap analisa pengetahuan kita. Baik, kali ni cikgu nak ambil peluang untuk menunjukkan kepada pelajar macam ni cara untuk tulis analisa data. Okay, bagi pola dua jadual ni. Okay, sebelum ni kita dah belajar cara untuk tulis analisa data bagi pola perbandingan dan pola perubahan. Okay, itu bagi soalan yang berbentuk biasa. Okay, kali ini dia berbentuk dua jadual. Jadi, ada tak beza? Okay, jadi kita nak tengok kat sini. Kali ni macam mana cara nak tulis analisa data. Ayatnya adakah berubah ataupun sama je macam biasa. Okay, jadi kita tengok kat sini contoh penulisan analisa data. Okay, ingat ini ialah pola perubahan. Okay, tadi kita dah setuju untuk tulis kan kita kena pilih dua kan. Jadi yang pertama tadi kita dah setuju untuk pilih jumlah keseluruhan. Okay, jadi seperti biasa kat sini ayat pertama mesti tulis idea. Ayat idea. Okay, macam mana nak tulis ayat idea? Ingat balik kat dalam ayat idea mesti ada isunya, jumlah tangkapan. Okay, nama polanya, pola tidak konsisten. Tempohnya dari tahun 2011 hingga tahun 2012. Okay, berlaku peningkatan ini. Siapa yang meningkat? Okay, yang meningkat ialah lelaki dan yang menurun ialah perempuan. Okay, disebabkan dia jumlah keseluruhan, jadi kita akan tengok yang bawah lah. Ni yang bawah ni. Okay, jadi dia punya perkara yang penting yang mesti ada dalam ayat idea tu, mesti ada kat dalam tu. Kaedah susunan tak kisah nak sebut mana dulu pun tak apa. Yang penting mesti ada isu, mesti ada pola, mesti ada tempo, dan mesti sebutkan siapa yang meningkat, siapa yang menurun. Okey, bergantung pada jawapan. Peningkatan untuk lelaki dan penurunan untuk perempuan. Okey, mesti lengkap ni semua ayat idea. Maksudnya kat sini kalau untuk pola dua jadual kena nyatakanlah dua-dua. Satu untuk lelaki ni meningkat ke menurun, untuk perempuan penurun untuk perempuan. Macam tu. Nyatakan dua-dua sekali dalam ayat idea. Okey, lepas tu barulah kita tengok dekat ayat huraian data. Okey, kita tengok kat sini. Sebagai bukti. Kenapa tak pakai sebagai contoh? Sebab dia satu je. Jadi kita buktikan. Kalau dia ada banyak, okey, macam nanti contoh kita tengok yang selepas ni, kita gunakan sebagai contoh. Yang ni kita pakai sebagai bukti. Okay, sebagai bukti pada tahun 2011 lelaki. Tengok dia mention lelaki dulu. Lelaki mencatatkan seramai 105 orang dan meningkat pada tahun 2014
pada tahun 2012 kepada 114 orang. Okey, jadi kat sini nak tengok ini ialah data yang diberi. Kita salin sahaja. Tahun 2011 105 orang, kemudian pada tahun 2012 114 orang, meningkat. Nak susun macam mana tak kisah ayat ni, yang penting bila baca faham. Okey, dan analisanya dekat sini. Peningkatan sebanyak 9 orang atau 8.57%. Ingat balik macam mana nak kira peratus. Okey. Okey, ini ialah analisa data bagi lelaki. Okey, lelaki mencatatkan kat sini ni. Okey, analisa data dia lelaki. Okey, ini maklumat yang diberi semua. Yang ni yang atas tadi dia sebut lelaki dulu. Nampak tak? Okey, kemudian kita tengok sebaliknya pada tahun 2011 tangkapan perempuan. Baru dia nyatakan yang perempuan pula. Menunjukkan penurunan daripada 38 orang kepada 12 orang pada tahun 2012. Okey, nampak? Dia mesti nyatakan pada tahun 2011 perempuan menunjukkan penurunan sebanyak 38 orang kepada 12 orang pada tahun 2012. Okey, jadi kena nyatakan tahunnya, kena nyatakan angkanya berapa dan apa yang berlaku, menurun. Okey, kemudian analisa penurunan sebanyak 26 orang atau 68.42%. Okey, nampak kat sini kena nyatakan dua-dua, lelaki apa berlaku, perempuan apa berlaku dalam satu perenggan. Okey. Okey, ini untuk jumlah keseluruhan. Okey, sekarang kita tengok pula lelaki dan perempuan menurun. Okey. Pola tangkapan menurun bagi kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan. Negara mana? Okey, negara Indonesia, China, Brunei dan New Zealand. Okey, jadi macam mana cara nak tulis ayat idea dia? Cara nak tulis ayat idea dia. Okey, kita tengok kat sini Tangkapan rakyat Malaysia menunjukkan pola tangkapan menurun. Okey, ini polanya. Bagi kedua-dua jantina. Kalau nak sebut lelaki dan perempuan menurun pun boleh. Kedua-dua jantina pun kita fahamlah. Jantina ada lelaki dan perempuan je. Okey, di Indonesia. Sebutkan. Yang ni penting disebutkan di Indonesia, China, Brunei dan New Zealand. Okey, ini pun penting dari tahun 2011 dan hingga 2012. Okey, yang ini pun penting juga. Tangkapan rakyat Malaysia. Okey, sebab isunya. Okey, seperti biasa kita kena ingat balik. Tangkapan rakyat Malaysia ni ialah isunya ada, and then ada polanya menurun, and then perkaranya kedua-dua jantina kat sini ada, maksudnya lelaki dan perempuan. Isunya kat sini kita nak tengok, kita nak analisa lelaki dan perempuan kan. So kita ada nyatakan kat dalam ayat idea, and then kita nyatakan juga negara yang terlibat. Cukup lengkap semua, ada Indonesia, China, Brunei dan New Zealand, dan ada tempoh. Ni tempoh kat sini. Okey, nampak? Kaedah susunan berbeza kalau banding dengan yang dekat atas tadi kan. Kaedah ayat idea atas tadi, tahun dia dekat tengah-tengah. Ini tahun dia dekat hujung. Yang penting kita faham apa yang ayat idea yang ditulis tu. Susunannya boleh difahami. Alright. Okey, sekarang kita nak tengok cara nak tulis huraian data. Okey, yang ni tadi ayat idea. Okey, ayat idea. Okey, sekarang kita nak tengok huraian data pula. HD, huraian data. Okey, nampak kat sini mula dengan sebagai contoh. Sebab apa? Sebab lebih daripada satu negara. Jadi kita gunakan sebagai contoh. Kalau jumlah keseluruhan tadi kita gunakan sebagai bukti. Sebab apa? Sebab dia cuma satu je jumlah dia kan. Mana ada jumlah keseluruhan lain. Alright. Okey, jadi sebagai contoh kita pilih kat sini Indonesia.
Okey, nyatakan pada tahun 2011 jantina lelaki seramai 40 orang menurun kepada 20 orang pada tahun 2012. Okey, jelas kat sini. Tahun 2011 40 orang, tahun 2012 20 orang menurun. Lengkap kan? Dan jantina lelaki dia sebut kat situ. Okey, kemudian analisa penurunan 20 orang atau 20 ataupun 50 atau 50%. Jelas Okey, kat sini. Lengkap kat sini pola perubahannya untuk lelaki. Okey, Indonesia untuk lelaki 50% penurunan. Okey, kemudian sambung pula dengan perempuan. Okey, daripada tahun 2011 9 orang menurun pada tahun 2011 kepada seorang pada tahun 2012. Penurunan sebanyak 8 orang atau 88.89%. Okey, saya harap pelajar jelas kat sini macam mana nak tulis analisa data sekiranya terdapat dua jadual dalam satu soalan tu nak dibandingkan. Okey, atau kita panggil pola dua jadual. Alright. Okay, pelajar boleh rujuk dekat contoh ayat yang cikgu bagi ni. Okey, diharap contoh ini dapat membantu. Diharap video kali ini dapat membantu pelajar untuk mengulang kaji. Okey, cara menjawab pola dua jadual. Dah siap. Anda pelajar yang berjaya. Thanks for watching.